Salam sejahtera. Selamat tahun baru. Hari ini kita nak masuk subtopik poligon sekata. Kita akan bincangkan tentang perbezaan poligon sekata dengan poligon tak sekata, ataupun poligon seragam dengan poligon tidak seragam. Seterusnya kita akan bincang bagaimana kita nak bina poligon-poligon itu. Baik, poligon sekata. Apa maksud poligon sekata? Poligon sekata, apa maksudnya poligon sekata? Jadi, sebelum kita buat soalan ni, kita mesti tahu apa maksud poligon sekata. Jadi poligon sekata ni maksudnya apa? Ialah poligon yang semua sisinya sama panjang. Sama panjang. Dan semua sudut pedalamannya sama saiz. Jadi semua sisi dia sama dan sudut pedalamannya sama saiz. Boleh? Jadi kita lihat seperti poligon segitiga sama sisi. Contoh, segitiga sama sisi yang kita telah bincangkan. Jadi semua sisi dia ataupun garis lurus yang bercantum, 3 garis lurus yang bercantum membentuk segitiga kan. Jadi setiap sisinya, kalau sisinya 3 cm, maka semuanya 3 cm. Dan sudut pedalamannya sama. Dan sudut pedalamannya sama. Jadi sudutnya berapa kalau segitiga sama sisi? Ingat lagi? Berapa sudut pedalamannya? Berapakah setiap sudut pedalamannya? Kalau ingat lagi? Okey, boleh respon dekat in call message
dekat chatting tu, dekat chat. Boleh respon dekat chat. Respon dekat chat. Ya, 60 darjah. 60 darjah. Ingat lagi 60 darjah kan? 60 darjah. Ya, ada masalah? Fifi? Okey. Keluar. Baik, kita teruskan. Okey, kita dah sedang bincangkan tentang poligon sekata. Ada pelajaran yang terkeluar, cikgu ulangkan balik. Poligon sekata ni apa maksudnya? Sebelum kita buat soalan A, kita perlu faham ataupun tahu apa maksud poligon sekata, konsep poligon sekata. Poligon sekata maksudnya sisi, setiap sisinya sama. Setiap sisinya sama. Apa tu sisi? Faham maksud sisi? Satu garis lurus. Okay, kita bagi contoh segitiga sisi sama. Segitiga sisi sama. Maksudnya semua sisi dia sama. Jadi segitiga mempunyai 3 garis lurus yang bercantum. Bila kita cantumkan, dia akan bentuk segitiga. Okey, bayangkan segitiga. Maka segitiganya mempunyai sisi yang sama. Jika satu sisinya 3 cm, maka semuanya 3 cm. Okey, itu segi sisi. Apa yang sama lagi? Sudut pendalamannya. Sudut pendalamannya maksudnya dia dalam sudut ataupun saiz sudutnya adalah sama. Jadi ingat lagi tak? Berapakah sudut pendalaman bagi segitiga sisi sama? Berapakah saiz sudut segitiga sisi sama? Ataupun sama sisi Okey, siapa boleh respon? Ingat lagi? Kita dah bincang kan? Ya, 60 darjah. 60 darjah. Jadi kita boleh cantumkan garis lurus, 3 garis lurus. Kita cantumkan dapat segitiga sisi sama. Maka sudut pendalamannya semua 60 darjah. Maka bila kita tambahkan semua sisi pendalamannya menjadi hasil tambah sudut pendalaman berjumlah 180 darjah. Bagi segitiga, semua segitiga kaki sama ke, segitiga tidak sama ke, semuanya bernilai hasil tambahannya, jumlahnya 180 darjah. Boleh? Itu contoh. Tapi hari ini kita nak bincang semua poligon Antara poligonnya kita akan bincang poligon pentagon, hexagon. Okey, segitiga. Jadi kita terus buat soalan ni Okey, ada yang tak faham lagi tentang poligon sekata? Okey, faham Jadi tandakan betul untuk poligon sekata dan kita
pangkahkan untuk poligon tak sekata. Okey, soalan 1. Kita lihat. Ini bentuk poligon jenis apa ni? Kita kira sisi dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi, maksudnya hexagon. Hexagon. Itu kita lihat setiap sisinya. Sama atau tidak? Sama kan? Dan sudut pendalamannya semua sama. Okey, kita anggarkan saja. Maka nombor 1 adalah poligon sekata ataupun poligon seragam. Boleh? Okey, soalan 2. Poligon sekata atau poligon tak sekata? Okey, boleh respon. Poligon sekata atau poligon tak sekata? Poligon sekata. Apa justifikasinya? Apa alasan kita? Bila kita jawab, jawapannya adalah poligon sekata. Jadi kita tengok ciri-cirinya, maka kita lihat sisinya. Sisinya semua ditandakan satu palang yang kecil ni kan. Maksudnya simbol ni maksudnya sama. Jadi sama, sisi sebelah atas sama, sisi sebelah kanan yang mencacang ni, okey, garis yang mencacang ni, yang tegak ni sama. Okey, simbolnya sama. Jadi semua saiznya sama. Okey, semua saiznya sama. Lepas tu kedua, kita lihat sudut dia. Apa maksud simbol yang segi empat sama ni? Ini maksudnya saiz sudutnya 90 darjah. 90 darjah sebelah kiri, sebelah kanan 90 darjah, sebelah atas tu. Lepas tu bawah, sebelah kanan ada simbol segi empat sama, maksudnya 90 darjah. Dan akhirnya sebelah kiri, belah bawah 90 darjah. Maka semua sudutnya sama. Maka dia adalah poligon sekata. Ini jangan cikgu betulkan. Okey, kita tengok buku kerja kita. Ambil cikgu betulkan dahulu. Yang ini ada yang silap. Okay, jawab soalan 3. Betul atau salah? Okay, soalan 1 betul. Soalan 2 betul. Okay, soalan 3. Poligon sekata atau poligon tak sekata? Tak sekata. Kerana kenapa? Kita tengok simbol ni, simbol maksudnya sisi dia sama kan? Sisinya sama, tapi di bawah ni tak sama. Okey? Jadi kalau salah satunya tak sama je, maksudnya poligon tak sekata. Okey? Maka bila
sisinya hanya dua yang sama, maksudnya segitiga ni, segitiga kaki sama. Maksudnya dua sudut je sama dekat belah bawah ni yang sama dasar segitiga ni. Jadi di atas ni, di puncak ni, terbucur ni, sudut ni berlainan berbanding sudut yang dua ni sama. Sebab kiri dan kanan ni sama. Sebab kaki dia sama Bila saiz sisi dia sama, sudut pun sama. Maka dia bukan dia bukan, dan 4 pun bukan sebab apa? Kita boleh lihat dengan ketara bahawa ada dua sudut atau dua sisinya tak sama yang belah bawah ni. Belah bawah ni tak sama. Ke sudut dia pun tak sama. Okey, kita lihat dulu soalan 4 ni, jenis poligon dia. Apa nama poligon dia? Nama khusus dia. Kita kira sisi dia 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau 5 sisi, pentagon pentagon yang tak sekata pentagon tak sekata lah. Okey, boleh? Mudah mudah saja. Baik, terusnya soalan yang kedua, lengkapkan jadual bagi poligon yang berikut. Lengkapkan jadual bagi poligon yang berikut. Okey, lihat buku kerja anda ada jadual. Okey, di belah atas tu ada tajuk poligon. Okey, jenis-jenis poligon. Sebelah kanan panjang K, kita nak isikan panjang K berapa setiap poligon itu. Kedua, nilai sudut yang mencakup pada pusat. Okey. Untuk mencari nilai sudut yang mencakup pada pusat, cikgu akan tunjukkan rumusnya. Kita guna saja rumus itu untuk kita cari sudut yang mencakup pada pusat. Okey, apa itu di pusat? Cikgu akan jelaskan. Ketiga, bilangan paksi simetri. Kita dah bincang bilangan paksi simetri. Minggu lepas, kita dah guna kaedah lipatan lipatan kertas untuk mencari paksi simetri. Saya daripada guna lipatan kertas, kita boleh guna kaedah umum untuk mencari paksi simetri. Okey, secara umumnya macam mana kita nak cari bilangan paksi simetri, kita akan rujuk sisinya. Okey. Baik. Panjang K. Soalan 1 segi 4 sama. Awak lihat segi 4 sama soalan 1. Ada dekat buku kerja awak kan? Nampak jelas buku kerja. Okey, segi 4 sama Jadi panjang K adalah sama 3 cm sebab sisi dia semua sama. Maka kita tulis 3 cm. Boleh? Seterusnya, nilai sudutnya mencakupi pada pusat. Mencakupi pada pusat maksudnya yang di tengah-tengah ni. Okey. Segi 4 sama ni, pusat dia di mana? Di tengah-tengah garisan putus-putus ni kan. Jadi bila kita lipat kertas segi 4 sama ni, okey, atas dan bawah
kita akan dapat bentuk cross palang. Maka pusatnya di tengah-tengah tu. Jadi kita kena cari sudut pusat. Satu saja sudut pusatnya di situ. Jadi secara lipatan atau cara lakaran, kita akan dapat bahawa dia adalah 90 darjah kan? Betul, 90 darjah. Sebab pusat ni di tengah-tengah tu jumlah dia 360 darjah kan? 360 darjah. Okey, 360 darjah Kalau di pusat tu, kalau kita bulatkan, dia akan bergerak 90 darjah, 180, 90, 270, 360. Jadi 360 bagi 4, 90 darjah. Jadi setiap potongan tu 90 darjah. Boleh? Jadi kita boleh terus jawab 90 darjah. Tapi kita nak buat kaedah rumus. Kaedah rumus. Mudah aja. Jadi rumus dia 360 darjah kita bagikan dengan bilangan sisi. Boleh? 360 darjah. Sebab pusatnya selalunya jumlah dia 360 darjah. Jadi kita lihat sisi dia berapa, kita bagi 4. Okey, boleh semak kita masing-masing dapat tak 90 darjah? Betul 90 darjah? Okey, bilangan paksi simetri. Kita dah bincangkan bilangan paksi simetri berapa? Okey, isikkan dulu yang bilangan paksi simetri dia dahulu, soalan 1. Dapat? Okey, jadi dia sama dengan yang garisan putus-putus ni 4 4. Okey, jadi awak boleh buat kaedah lipatan untuk sahkan betul tak 4 Kena potong satu kertas tu, semua sisi dia sama. Lepas tu cuba awak lipat. Ada bilangan paksi simetri dia 4. Jadi cara umumnya untuk cari bilangan paksi simetrinya, kita lihat bilangan sisinya. Kalau bilangan di sisi 4, bilangan paksi simetri dia 4 Baik, boleh? Ada soalan? Terus kita pergi soalan kedua. Kalau tak ada soalan.
Okey, kita jawab yang ni 2 oktagon sekata 2 cm sebab dia sekata sekata ni maksudnya sisi dia semua sama 2 cm. Seterusnya kita guna rumus ataupun kita buat kaedah lakaran untuk dapatkan nilai sudut yang mencakupi pada pusat. Okey, kita boleh temukan semua perpenjuru dia pada oktagon ni. Lepas tu kita bahagi berapa yang ada pecahan ni, berapa pecahan ni. Ada 8 kan? Ataupun guna kaedah rumus 360 darjah bahagi 8. Okey. 360 darjah kita bahagikan bilangan sisi dia. Okey, dapat berapa? Boleh semak kalkulator. .45 darjah. Okey, bilangan paksis simetrinya, kita lihat bilangan sisi dia. Jika bilangan sisinya 8, bilangan paksis simetrinya lah 8. Okey, sudah tulis jawapan anda untuk soalan 2. Sudah tulis. Baik, seterusnya kita pergi soalan 3. Kita pergi pada soalan 3. Panjang K kalau pentagon sekata 3.3 cm. Seterusnya gunakan rumus 360 darjah bahagikan dengan bilangan sisi. Dengan sisinya bahagi 5 kan. Okey, kita buat sama-sama. 360 darjah bahagi 5 sama dengan 72 darjah. Bila semak kalkulator masing-masing dapat 72. Ataupun dengan kaedah lakaran dia tak sama kalau kita nak bahagikan dengan kita lukis lakarannya dia oktagon dengan pentagon tak sama Pentagon ni dia pelik sikit Jadi kita kena lukis lakaran tu ke tengah daripada penjuru ke tengah, daripada penjuru, daripada bucu dia ke tengah, bucu dia ke tengah, bucunya ke tengah, dengan kaedah lakaran kita nak lukis. Baru kita bahagikan 5 Jadi terus kita guna rumus 360 darjah bahagi 5 sama dengan 72. Okay, bilangan paksis simetrinya ni lain sikit dia tak sama dengan segi empat sama dan oktagon sekata. Kena buat kaedah lipatan kaedah lipatan sebab kaedah lipatan ni sesuai untuk pentagon dan poligon yang tak sekata Jadi awak rasa berapakah paksis simetrinya? Kalau kita lipat tu berapa lipatan kita boleh buat? Okey, kita andaikan dulu berapa?
Jika bilangan paksi simetrinya 2, awak typekan 2 dekat chatting, in call message, boleh respon. 2 ke, 3 ke, 4 ke, 1. 2 ke, 3 ke, 4 ke, 1. Okey, awak tengok betul-betul berapa lipatan kita boleh lipat ni supaya bila kita lipat dia bertemu, bertindih antara satu sama lain. Kita tak boleh kaedah umum bahawa bilangan sisinya 5, bilangan paksi simetrinya 5. Tak boleh sebab Pythagoras ni lain sikit. Dia kena buat kaedah lipatan. Okey, cikgu bagi masa lagi. Cari. Berapa agaknya bilangan paksi simetri bagi pentagon. Okey, dapat? Ada yang respon 2, 3, 1, 5. Okey, mana yang betul? Jawapannya adalah berapa? Ya, 1. Dia tak sama dengan segi empat sama dan poligon yang lain. Dia 1 saja. Maksudnya bilangan sisi dengan paksi simetrinya tak sama. Umumnya bilangan sisi dengan bilangan simetri dia sama kan? Yang pentagon tak sama. Okey, cuba lengkapkan soalan 4. Okey, lengkapkan soalan 4 sebelum kita bincang. Soalan 4 pula.
Terjawab. Baik, kita terus bincang jawapan dia. Baik, panjang K 2.2 cm. Baik, nilai sudut. ...360 darjah. Berapa sisinya? Bahagi 6 sisi. Bahagi 6 sisi. Bagi 6 sisi dapat berapa? 60 darjah di pusatnya. Okey, untuk hexagon sama kita boleh guna konsep umum bahawa bilangan sisi sama dengan bilangan simetri. Bilangan sisi sama dengan bilangan paksi simetri. Boleh? Semua poligon bilangan sisi sama dengan bilangan paksi simetri, kecuali beberapa poligon, khususnya pentagon, bilangan paksi simetrinya 1. Boleh? Boleh kan? Okey, semakkan jawapan anda. Boleh betulkan dahulu mana yang tersilap. Sebelum kita pergi soalan yang ketiga. Sebelum kita pergi soalan yang ketiga. Siapa dah sudah, boleh sediakan protractor dan jangka lukis ataupun kompas untuk kita lukis poligon. Kita lukis poligon. Okey, kita main lukis-lukis hari ni. Okey, seterusnya. Okey, kita baca arahan soalan dahulu. Lukis poligon sekata yang berikut dengan menggunakan kaedah yang sesuai. Ia ada beberapa kaedah kan untuk kita lukis poligon sekata. Ini poligon sekata untuk poligon sekata sahaja. Okey, kunci kata dia lukis poligon sekata. Gunakan kaedah yang sesuai. Mana-mana kaedah. Jadi kita fokus kepada kaedah membahagikan sama sudut. Sebab dia seragam kan. Macam soalan tadi. Kita cari pusat. Sudut pusat yang mencakupi. Di tengah-tengah kan. Ini sama juga kaedahnya. Kita bahagikan sama sudut di pusat bulatan mengikut bilangan sisi. Boleh? Jadi kita guna kaedah membahagikan sama sudut di pusat. Faham maksud pusat? Maksudnya di tengah-tengah poligon itu. Di tengah-tengah poligon itu. Di pusat bulatan. Di pusat bulatan maksudnya kita akan buat satu bulatan dahulu. Kita akan buat satu bulatan dahulu. Boleh? Di pusat bulatan mengikut bilangan sisi. Bilangan sisi ni kalau 6, 6 lah. Kalau 5, 5 lah.
Boleh? Jadi, mula-mula. Awak sertakan, kalau awak ada lah, pinjam abang awak punya. Okey. Jangka lukis. Siapa ada jangka lukis? Kalau boleh, pensel ni biar pendek lah. Biar pendek daripada jangka lukis ni. Lebih pendek Cikgu tak ada pensel pendek. Gunakan pensel yang pendek supaya mudah kita nak lukis. Ada? Ada tak jangka lukis? Lepas tu kita gunakan protractor untuk mencari saiz sudut. Protractor ada? Okey, ada Okey, terus kita pergi soalan 1. Okey, kita kena lukis hexagon. Hexagon sisi berapa sisi je? 6 sisi. Jadi awak kena buat satu bulatan. Okey, tahu tak buat macam mana buat bulatan? Kompas ni pun dia ni kan. Jadi awak letakkan di atas kertas sebab dah ada kan. Dah ada dalam buku kerja tu, ikut je buku kerja tu. Sebab kita nak tahu mana pusatnya. Jadi awak anggarkan di mana pusatnya. Lepas tu awak pusing saja. Pusingkan saja, tekan supaya kita dapat tanda mana pusat dia. Boleh? Tapi kalau tak ada bulatan, kita letakkan. Okey. Yang lukis tu, lepas tu baru kita buat satu bulatan kan. Sebab ada bulatan, kita tandakan titik dia saja. Titik tengah tu penting Okay, tanda titik tengah tu pangkah ke ataupun tanda bulat tandakan hitam bulat di tengah-tengah. Boleh? Sebab dia dah bulatan kan. Okey, buat titik tengah-tengah ni. Okey, mesti ada bulatan dapatkan titik tengah dahulu. Penting titik tengah ni. Sebab kita buat kaedah membahagikan sudut di pusat bulatan. Mengikut bilangan CEC. Sudah? Sudah dapat? Okay, seterusnya ambil jangka lukis daripada titik tengah yang kita tandakan hitam tu atau kita pangkah. Kita lorekkan satu lengkuk di atas bulatan itu. Yang mencancang Okay, lukiskan satu dari pusat kepada bulatan. Awak tandakan satu lorek, satu lengkuk di atas bulatan itu.
Dah dapat? Lepas kita lukiskan satu lengkuk sedikit di atas bulatan tu, kita gariskan dari pusat bulatan itu ke atas lengkung bulatan tu. Boleh? Atau tembereng yang lengkung tu. Maksudnya pusat tu di tengah-tengah. Lepas tu di hujung yang kita tanda lengkuk tu, kita buat satu garisan. Garis lurus lah. Boleh? Dapat? Ya, dapat kan? Senang eh? Seterusnya kita buat apa? Ambil protector, kita letakkan di tengah-tengah protector itu di titik hitam yang kita buat tadi. Dan di tengah-tengahnya betul-betul di atas titik Boleh? Dapat? Okay, lepas tu, macam mana kita nak baca? Kalau daripada atas, maka kita mula dari kosong yang ini . Okey, kosong, darjah. Bukan yang di bawah ni Bawah ni berapa? 180. Bukan 180 Kita guna yang kosong di atas. Kosong, darjah. Nampak 10 darjah. 20 darjah. Sebab kita dah tahu sudut pusat bagi hexagon berapa yang kita cari tadi. Kita guna rumus sudut pusat sama dengan 360 darjah bahagi dengan bilangan sisi hexagon ni. Hexagon ni 6 kan? Bahagi 6 kita dapat 60. Jadi kita kena cari saiz 60. Okey, sampai mana 60? 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60. Kita tandakan 60 dengan protector. Okey. Kita tandakan kat situ. Sementara nak buat bulat-bulat hitam ke dekat 60 darjah tu, dekat atas tu, ataupun pangkah pun boleh Lepas tu kita gariskan dari pusat ke titik yang kita tandakan tadi. Boleh? Gariskan. Jadi sudut tu 60 darjah. Dapat? Ini kaedah untuk di pusat Tapi dalam buku teks nanti awak belajar ada kaedah lain Boleh? Okey, seterusnya cikgu sambung. Kita tandakan 60 darjah lah Kalau tak tanda pun tak apa. Sebab kita nak dapatkan hexagon, bentuk hexagon nanti. Seterusnya kita ulang. Ambil protector, kita buat macam ni. Ke bawah pula. Kita pusing daripada atas tadi.
Kita pusing sampai pada garisan yang kita buat tadi, yang baru tadi. Okey, ulang. 0, 10, 20, 30, 40, 60. Tandakan pangkah ataupun kita lorikkan warna hitam. Bulat. Okey, kita angkat protractor, kita gariskan sudutnya. Kita ulang balik. Kita ulang. Okey, lepas tu kita gariskan. Okey, ulang balik, cari 60. Okey, sampai kita dapat bahagikan kepada 6 garisan. Okey. Terus sambung buat. Ulangkan balik. 60 darjah. Gariskan. Okey. Ulang saja langkah tersebut. Sampai dapat jumlah 360 darjah. Okey, yang akhir sekali terus awak gariskan sebab dia betul-betul membahagikan 60 darjah. Jadi 60 darjah darab 6 bahagian dapat balik 360 kan? Okey, terus buat. Dah dapat tu, dah dapat sampai sini, beritahu cikgu Okay, sambil yang ada yang buat tu, ada soalan nak tanya? Okey, mudah. Lepas tu kita buat CC-nya pula. Okey, macam mana lukis CC-nya? Okey. Okey, kita temukan Okey, kita temukan semua garisan yang kita buat tadi. Yang kita lukis tadi, semua garisan kita cantumkan, maka kita dapat hexagon. Mudah kan? Okay, cantumkan semua. Ini lakaran saja. Cikgu punya ni pusat dia tak berapa center. Awak mesti dapat betul-betul tengah-tengah. Betul dia di tengah.
Okay, sudah. Ini maka kita akan dapat bentuk dia macam ni. Okey. Ke yang bulat tu kita boleh padam untuk soalan dia lah yang berkaitan. Tapi yang ini ada bulatan tak boleh padam kan. Biarkan. Jadi akhirnya kita akan dapat bentuk je hexagon. Bentuk hexagon. Ada 6 sisi. Okey, sudah-sudah? Okey, soalan 2. Okey, gunakan rumus untuk cari berapa sudut yang perlu kita bahagikan. Yang penting kita kena cari saiz setiap sudut pusat itu yang mencakupi di pusatnya. Berapa? Okey, cari dulu saiz sudut di pusat yang mencakupi pusat. Jadi 360 darjah. Kalau oktagon ni berapa sisi dia? Oktagon ni sinonim dengan octopus kan. Sotong yang ini kaki 8 kan. Jadi dia sisi dia 8. Iaitu 60 darjah bahagi 8. Dapat 45. Okey. Kita ulang, buat satu garisan yang tegak, mencacang. Kalau awak nak buat sengit pun boleh garisan ni, tak ada masalah. Okey, ke bawah sikit pun tak apa, ataupun melintang pun boleh, garisan permulaan dia. Okey, ikut kamu. Okey, lepas tu kita ambil protractor, kita ukur kosong di atas sekali sampai 45. Ini 40 kan? Yang tengah-tengah tu 5. Semua tengah-tengah ni setengah, separuh-separuh lah maksudnya. 1/2 1/2 maksudnya 0.5. Ataupun 5 Ni 5 lah. Jadi 40 campur 5, 45. Tengah-tengah ni, nampak tak? Buat satu tanda hitam, gariskan. Yang lengkuk ni kalau nak buat, kalau awak nak buat guna jangka lukis. Ataupun tandakan saja pun boleh, memadai. Tandakan dekat 45 di atas sekali. Lepas tu buat satu garis. Tu awak ulang-ulang Jadi kalau ada masa awak terus buat ulang-ulang sampai bulatan tu dibahagi 8. Maksudnya setiap sudut tu 45 darjah ya. Boleh? Okey. Nanti awak boleh buat sendiri. Oktagon ni lengkapkan nanti. Lepas tu pentagon. Untuk awak lengkapkan Mudah Mudah kan? Okey, selesaikan untuk garisan yang terakhir. Kita nak buat kuis. Sebentar lagi. Habiskan garisan yang terakhir. Nanti awak sambung Boleh? Okey, kalau dah sudah boleh terus ke pautan.
kuis yang cikgu tunjukkan tadi, boleh buat sekarang. Kita habis dalam 12.30. 12.30. Boleh? Jika ada sebarang soalan tentang kuis itu, boleh tanya. Kaedahnya, caranya, tapi bukan jawapan lah. Boleh. Okey, terus kepada pautan yang cikgu tunjukkan tadi, macam tahu tak macam mana? Okay, untuk sesi live, penonton sesi live, cikgu akhiri tangguh dulu kelas di live FB. Sebab untuk sesi seterusnya sesi kuis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kelas kita belum habis lagi. Okey, Amran dengan Nuriman dan yang semua.